Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang mana panjangkan umur kita bisa kita bertemu pada mata pelajaran Bahasa Melayu hari ini ya. Sebelum kita mulai belajar, Umi akan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, sebelum kita mau belajar pada hari ini, kita akan belajar tentang jenis-jenis ayat. Jenis-jenis ayat pada hari ini ada 4, yaitu yang pertama ayat penyata. Periukบอกเล่า. Yang kedua ayat tanya. Periuk คำถาม. Yang ketiga ayat seruan. คำอุทาน. Yang keempat ayat perintah หรือประโยคคำสั่งนั่นเองนะคะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนเราก็มารู้จักกันก่อนว่าเนื้อหาของวันนี้เราจะเรียนเรื่องชนิดของประโยคนะคะเรามาเริ่มเรียนกันเลยค่ะ Pada hari ini, cikgu akan ajar jenis-jenis ayat. Kita akan tengok ada berapa jenis ayat. Okey, ayat ada 4 jenis, iaitu yang pertama ayat penyata, yang kedua ayat tanya, yang ketiga ayat seruan dan yang keempat ayat perintah. Kita tengok satu-satu. Apa maksud ayat penyata? Ayat penyata digunakan untuk memaklumkan atau menyatakan sesuatu. Contoh ayat A. Dr. Afikah sedang merawat adik saya. Titik. Itu adalah ayat penyata. Kita nak bagi tahu sesuatu. B. Encik Kamal akan ke Ipoh pada hari Minggu ini. C. Mereka berbuka puasa di tepian tebrau. D. Cikgu Rosliza merupakan guru matematik kelas saya. Okey, ini adalah ayat penyata. Kita nak bagi tahu sesuatu kan. Yang kedua, ayat tanya. Ayat tanya digunakan untuk menanyakan sesuatu. Okey, selalunya dalam ayat tanya akan ada tanda tanya atau tanda soal yang biasanya hadir pada akhir ayat. Okey, selalunya dekat hujung ayat akan ada tanda soal. Jadi kita tahulah bahawa itu adalah ayat tanya. Okey, tapi ayat tanya ada 2. Satu, ayat tanya dengan kata tanya. Yang kedua, ayat tanya tanpa kata tanya. Apa tu kata tanya? Kata tanya tu macam ni. Siapa, di mana, berapa, bagaimana, kenapa, mengapa. Ini adalah kata tanya. Jadi, ada ayat tanya yang kita guna kata tanya ni. Tetapi, ada ayat tanya kita tak guna pun. Siapa, bagaimana ni kita tak payah guna. Okey, kita tengok dulu yang menggunakan kata tanya. Nombor 1, siapakah nama awak? Ada apa hujung sekali? Ada tanda soal kan? Okey, yang kedua, di manakah kamu tinggal? Ketiga, berapakah harga buku rujukan ini? Yang keempat, bagaimanakah cara membuat kek ini? Yang kelima, kenapakah muka awak bengkak? Keenam, mengapakah kamu tidak datang ke rumah? Itu ayat tanya yang menggunakan kata tanya. Kita tengok pula sebelah dia, tidak ada pun kata tanya. Tapi ditanya macam mana? Kamu sudah makan? Tanda soal. Jadi kita tahu ini adalah ayat tanya. Sebab apa? Sebab ada tanda soal. Dan dia
tujuan dia untuk bertanya. Kedua, kerja rumah awak belum siap? Ketiga, nasi ini basi? Keempat, meja itu rosak? Kelima, pagi tadi hujan? Keenam, awak menangis? Boleh nampak kan beza. Tetapi kedua-duanya mempunyai tujuan yang sama, iaitu untuk bertanya. Okey, kita tengok ayat yang seterusnya, ayat seruan. Okey, untuk menyatakan perasaan gembira, takut, marah dan sedih, kita akan guna ayat seruan. Okey, kita nak tahu macam mana ayat seruan. Selalunya dalam ayat seruan ada tanda seru. Tanda seru tu yang macam huruf I tapi terbalik. Tu kita panggil dia tanda seru. Yang biasanya hadir pada akhir ayat. Sama juga dekat hujung sekali akan ada tanda seru. Dan dia akan ada kata seru. Kata seru contohnya apa? Oh, amboi, wah, cis, aduh dan syabas. Okey, contoh ayat. Wah, besarnya rumah itu. Okey, ni perasaan apa? Perasaan gembira kan, teruja bila dia nampak ada rumah besar, dia akan guna wah, besarnya rumah itu. Kita nak bagi tahu apa perasaan kita. Kita rasa seronok, kita rasa gembira. Jadi kena ada tanda seru. Yang kedua, cis, terimalah tikamanku ini. Jadi apa perasaan dia? Perasaan yang marah. Jadi kita guna tanda seru. Yang ketiga, aduh, sakitnya kaki aku. Ni perasaan sedih ataupun sakit. Yang keempat, syabas, kamu telah berjaya. Ni perasaan teruja. Nombor 5, Aziah rupanya. Ini perasaan terkejut. Jadi ayat seruan digunakan untuk menyatakan apa-apa sahaja perasaan dan diakhiri dengan tanda seru. Jangan lupa tanda seru macam I terbalik tu. Yang seterusnya, ayat perintah. Okey, dalam ayat perintah kita bahagi pula kepada 4 jenis ayat lagi, iaitu ayat suruhan, ayat larangan, ayat permintaan dan ayat silaan. Okey, ayat suruhan. Ayat suruhan untuk memberi perintah atau arahan. Ayat larangan untuk menegah seseorang melakukan sesuatu. Ayat permintaan untuk membuat permintaan atau meminta pertolongan. Ayat silaan untuk menjemput atau mempersilakan seseorang. Okey, kita tengok contoh ayat. Untuk ayat suruhan, contohnya, buang sampah yang bertaburan itu ke dalam tong sampah. Okey, kita suruh kan? Kita suruh dia ambil sampah tu, masukkan ke dalam tong sampah. Tu kita ayat suruhan. Yang kedua, pergi beratu di sana. Yang ketiga, ambil buku ini dan masukkan ke dalam beg. Itu ayat suruhan, kita suruh. Yang kedua, ayat larangan. Ayat larangan selalunya ada jangan ataupun usah. Dia lebih tegas. Contohnya, jangan bermain di tepi sungai itu kerana airnya deras. Dia lebih keras kan bunyi dia. Ataupun, usah kau tanya ke mana aku pergi. Okey, itu ayat larangan. Larangan tu tak bagilah, tak benarkan. Ayat yang ketiga, ayat silaan. Contohnya, silaan ni macam kita nak jemput orang tu. Contohnya dia kata, sila datang ke rumah saya pada hari Sabtu ini. Dia jemput datang ke rumah dia kan. Ataupun yang kedua, jemput makan hidangan yang disediakan di atas meja itu. Ni contoh ayat silaan. Kita menjemput. Dan yang terakhir, ayat permintaan. Kita nak minta sesuatu. Bila kita nak minta sesuatu, apa kata-kata yang sesuai? Kena ada tolong. Tolong hantar juadah ini ke rumah Puan Kamariah.
Atau yang kedua, minta tuan-tuan dan puan-puan datang awal kerana taklimat akan dimulakan tepat pada masanya. Kita minta kan? Okey, jadiอ่าวันวันนี้เราก็มาเรียนเกี่ยวกับชนิดของประโยคนะคะ เราก็รู้จักกันแล้วนะคะ ประโยคจะมี4ประโยคkata kata tanya pernyataan seruan dan perintah ya วันนี้ก็อูมีก็ไม่มีใบงานอะไรนะคะให้นักเรียนทำนะคะ ขอให้นักเรียนดูวิดีโอแล้วก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิดีโอของวันนี้นะคะ เดี๋ยวอูมีค่อยให้ใบงานสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้อูมีก็ขอจบการสอนเพียงแค่นี้ก่อนนะคะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์